Assalamualaikum. Hai, saya Suryati dari Suryati Homepeti. Berpengalaman lebih 20 tahun dalam membantu mereka yang hendak dibantu, merawat mereka yang mengalami masalah sistem tubuh yang tidak seimbang. Yang sistem tubuh yang tidak seimbang boleh telah mengakibatkan pelbagai jenis keadaan yang meresahkan, seperti mereka yang alami alahan atau orang kata kita ada masalah sedung lah. Yang mengakibatkan bersin, bertalu-talu, sesama dan batuk, yang juga kadang-kadang kulit menjadi gatal-gatal, kuku yang rosak, kadang-kadang berkelimomo. Terutama mereka yang ada kepada habuk, pertukaran cuaca, seafood, ayam, daging dan sebagainya lah. Tapi kalau sistem tak seimbang, dia juga mengakibatkan ketidakselesaan kita, dan kadang-kadang wujud rasa lebih lagi daripada itulah. Okey, antaranya hari ni saya nak kongsi apabila sistem yang tidak seimbang, dia akan mengakibatkan pelbagai rasa tak selesa lah. Okey, antaranya ni dari pengalaman saya. Okey, kerisauan yang melampau. Okey, kadang-kadang bila kerisauan yang melampau ni akan tiba-tiba dia akan jadi jantung dia jadi laju, tiba-tiba je jantung laju. Kadang-kadang terjaga pagi pun jantung laju, kadang-kadang tak ada apa-apa pun rasa jantung dia laju sangat, tak boleh kontrol. Dia kata kan, tapi dia kata bukan rasa sakit, tak ada, dia tak ada, tapi tiba-tiba dia rasa laju, kadang-kadang rasa tak selesa, kadang-kadang rasa macam angin asap. Lepas tu bila dia jadi keadaan yang macam tu, dia mengakibatkan kadang-kadang bila macam tu dia jadi keresahan bagi diri dia. Ada juga yang hingga menyebabkan bila dia takut yang melampau ni, kerisauan yang melampau ni, mengakibatkan dia tak boleh nak jalan. Kalau ada jejatas tak boleh nak lalu. Maksudnya kalau kata bayangkan kalau di KL, dia macam mana pun dia kena naik jejatas. Dia terpaksa pusing lah. Dia tak akan lalu. Dia ataupun kalau dia kadang-kadang dia ambil risiko, dia kata dia pernah ambil risiko, satu pesakit ni, dia ambil risiko, dia melintas juga jalan. Nasib baik dah kena langgar. Benda tu memang tak boleh, tapi dia kata dia tak boleh naik jejatas tu. Dan ada juga yang rasa macam tak boleh duduk seorang-seorang. Bila risau melampau ni dia tak boleh. Bila dia rasa jadi takut, dia jadi tak boleh duduk seorang-seorang. Ini kejadian ni berlaku bukan saja kepada orang dewasa, dan ada juga kepada orang muda dan kanak-kanak. Kan, jadi saya tengok ada yang takut dah duduk seorang-seorang kan. Ada sehingga satu orang tu 12 tahun dia mengalami masalah takut yang melampau ni, bila risau yang melampau ni. Apabila duduk seorang-seorang macam dia akan takutlah, dia kena cari kawan. Dia bila kerja pun dia dah ambil medical board, dia tak boleh nak pergi kerja, dia takut, dia risau. Kalau pergi kerja pun dia kata tak boleh buat kerja, duduk kat pejabat je, dia diam kat pejabat, dia duduk je kat pejabat kata dia kan. Dia kata tak boleh keluar. Nak drive takut. Jadi semua kerja dia kata isteri dia buat. Dia tak boleh, walaupun silakan sebelum tu dia boleh kerja, dia boleh pergi drive. Bayangkan kalau daripada kami di Perak ni, di Perak ni dan keluarga dia di Kedah, dia isteri dia drive walaupun dalam keadaan mengandung. Dia kata benda tu, kejadian tu berlaku selama 12 tahun. Dia kata dia takut, tak ada apa-apa. Dia kata dia seorang pegawai di sini, pegawai kerajaan di sini. Dia kata dia tak tahu nak buat macam mana dah. Dia kata kesihatan dia bagus, dia kata semua dia dah check apa semua kan, tapi dia takut. Lepas tu dia kata bila dia jadi takut tu, dia kata perut dia bangin, dia akan rasa resah, dia akan risau kan. Okey, ada juga yang sehingga ada satu orang tu dia sehingga menyebabkan apabila lalu jembatan kan, bila jalan kita kan ada banyak jembatan, dia akan bila lalu di jembatan, dia nak buka pintu nak terjun. Bayangkan. Dia kata bila dia risau melampau, dia resah, dia tak tahu kan apa semua kan. Ada juga yang terus terjaga je dari tidur, dia tak boleh duduk, dia kena keluar, dia kena bangun. Bayangkan, dia tak pasal ni waktu malam, dah tengah malam, dia bangun, dia keluar dari rumah, semua terbuka, pintu semua terbuka, dia keluar, dia berjalan macam tu. Dia berjalan, lepas tu tiba-tiba anak dia terjaga, anak dia tengok pintu bilik mak dia terbuka. Bila dia tengok pintu bilik mak dia terbuka, anak dia tengok cari mak dia, tak nampak. Kat mana mak dia? Bayangkan, mak dia tak nampak. Tengok pintu luar terbuka, pintu rumah terbuka, tengok pintu pagar terbuka. Dia kejut anak dia. Mak dia jalan hampir setengah kilometer. Bayangkan. Tapi kalau kita tanya, baliklah upah kata tu apa semua kan.
Dia kata dia kat mana? Macam dia macam tak sedar macam tu. Dia kalau kita kata macam orang yang mimpi berjalan, tak, dia kata dia sedar. Dia dalam keadaan mata dia celik, dia jalan macam tu. Maksudnya dia risau, risau yang melampau lah kan. Jadi kita nampak macam kadang-kadang kita rasa macam ada juga kes di mana bila dia lalu tepi bangunan tu, dia rasa bangunan tu akan hempap dia. Bayangkan kan kalau kita rasa macam tu. Okey, yang ni dari pengalaman saya sendiri lah. Bila saya tanya kes-kes yang seperti ini, selalunya disebabkan oleh kecederaan lama lah. Kecederaan lama yang jatuh, ada yang saya kata yang tadi yang 12 tahun tu, yang tak boleh drive kereta, tak boleh apa tu kan. Sebenarnya dia pernah jatuh masa latihan. Dia kata masa dia buat latihan dulu, dia kata dia jatuh, dia kata lebih kurang 15 kaki tinggi. Dia kata lepas tu dia pernah juga accident, tapi macam masa tu dia kata tak ada apa-apa, dia okey, dia kata kan. Jadi tapi dia kata, dan itulah dia kata selalunya kecederaan lama lah. Kebanyakan kes semuanya yang saya tengok ni, bila saya tanya semua ada kes cerita di sebalik ada kecederaan lama. Okey, dia kata perut dia akan berangin. Lepas tu bila jadi macam ni, dia kata dia suka consume, dia suka makan benda-benda yang masam, benda yang pedas. Dia rasa baru kali makan benda yang tak pedas, dia rasa tak puas. Tapi bila saya kata okey sekarang ni saya kata kena stop. Lepas tu dia kata memang air kosong memang kurang. Yang ni memang kita nampak ketara lah. Air kosong kurang, lepas tu akan ada masalah sembelit apa semua kan. Okey, jadi benda-benda yang macam ni saya suka cakap sebab yang ni kita nampak macam simple, kita nampak macam tak ada apa kan, tapi saya suka ulang kecederaan lama ni, dia banyak kes yang menyebabkan kadang-kadang kita tak tahu. Kita sakit tapi kita tak tahu sakit apa. Kita sakit tapi tak tahu sakit apa. Kadang-kadang makan buat penenang, semua pun tak sedar juga, makan buat tidur pun tak mau juga. Kan. Yang ni pengalaman saya lah, pengalaman saya dengan saya punya pelanggan, dengan klien-klien saya apa semua kan. Jadi kita nampak lah benda-benda yang macam ni kan. Okey abang Anik, okey. Jadi kadang-kadang kita nampak benda ni nampak macam simple. Jatuh ni waktu muda, waktu kita macam accident apa semua, kita rasa sekarang ni okey. Tapi tak payah lama, a few months ataupun kadang-kadang setahun, 2 tahun, ada yang makan masa 5-6 tahun. Kau bayangkan kalau seorang tentera itu yang saya cakap tu, seorang pegawai ni dia jatuh waktu training, dan dia masa dia jadi tu 12 tahun. Masuk ketika usia tu, dia kata selepas kejadian tu lebih kurang 10 tahun, dia jadi macam tu. Dia kata macam memang tak senang, tak selesa. Jadi kadang-kadang kalau kecederaan lama ni, orang rasa macam tak ada apa. Dia rasa tak apalah, dia kata dia sihat, dia okey apa semua kan. Jadi tapi sebenarnya dia rasa dia kata macam tu. Tapi bila kita berhadapan dengan pesakit saya, pelanggan saya apa semua kan, jadi kita nampak benda ni dia memberi kesan. Kecederaan lama kadang-kadang okey, ada orang yang suka pakai high heel, tumit tinggi pun akan jadi juga macam tu. Resah, tak boleh duduk rumah, dia risau semacam apa semua kan. Kadang-kadang rasa macam nak menangis apa semua kan. Ada juga yang macam tu. Jadi kita nampak macam benda ni macam nampak simple, tapi saya kalau ni saya akan tanya isteri dia, dan kita bila dia jadi macam tu, kecederaan tu, benda-benda yang di luar jangkaan, okey, dia akan efek tulang belakang kita. Kemungkinan bila kita jatuh tak boleh kontrol, bila kita accident, kita jatuh, kadang kita tak boleh kawal. Jadi dia mengakibatkan kita punya sistem badan kita, tulang mungkin kadang posture kita, tulang belakang kita mungkin akan efek apa semua kan. Walaupun kalau kita buat periksa tak ada apa-apa, selalunya saya tengok kan, okey, bila saya kata dah buat MRI ke, dah buat X-ray ke, okey, dia kata tak ada apa-apa, dia kata. Tapi nampak tak? Jadi bila saya tanya, dan bila kita rawat dia punya sistem, kita fokus kepada kecederaan lama kita, yang tu akan kita akan nampak lah pesakit tu akan mula improve, akan sembuh. Jadi ketakutan dia tak ada, kerisauan dia kurang, jadi lama-lama dia akan sembuh lah. Jadi nampak macam benda tu simple. Kalau kita selalunya kalau kami di sini, kami tak rawat, okey, you masalah risau, kita bagi buat tenang. Kita tak ada buat tenang. Kan? Risau betul. Lepas tu dia tak boleh tidur, kita tak ada buat tidur. Kan? Tapi kita tengok apa cerita di sebalik kejadian dia tak boleh tidur. Apa cerita di sebalik kerisauan dia sehingga dia jadi macam tu. Kan? Bila kerisauan tu, dia sampai tak boleh nak drive, tak boleh nak apa. Sedangkan selama ni dia seorang yang aktif, yang tak kisah ke mana dia nak pergi pun tak ada masalah, dan dia boleh buat kerja dengan elok. Ini isteri dia semua kena buat kerja kan. Kena drive, kena apa, dia tak boleh nak drive, tak boleh keluar rumah.
Jadi nak ke pasar pun tak boleh. Maksudnya nak pergi kerja pun tak boleh. Dan isteri kena hantar dan isteri kena ambil balik. Bayangkan macam mana seorang isteri bila mengurus anak, di mana suami tak sihat kan. Nampak macam fizikal dia okey, tapi sebenarnya dia tak okey. Okey, selalunya air kosong memang kurang. Saya tengok orang yang suka makan pedas, suka masam, ni selalu saya akan tanyalah. Sebab saya memang akan tengok, sebab kalau badan kita keaksidan dia sangat tinggi, lepas tu kita bila kita tambah lagi keaksidan, dia akan jadi ni. Tapi sebenarnya kadang-kadang kita perlukan vitamin C. Memang kita perlu benda tu untuk keseimbangan. Tapi bila berlebihan, jadi apa-apa pun yang kita ambil dia kena sederhanakan. Seperti yang Rasul berkata, kita kena sederhana. Okey, apa yang saya kongsikan hari ni macam tu lah. Maksudnya saya minta maaf, andainya saya ada kekurangan, dan segala kesilapan adalah kelemahan diri saya sendiri. Dan saya minta maaf jika beri manfaat, boleh benda ni boleh share insya-Allah. Dan jika ada yang merasa diri mereka perlu dibantu, tidak dibantu, maka boleh PM saya. Dan terima kasih kerana menonton. Dan okey, doa saya semoga kita semua bahagia, sihat, Allah panjangkan usia dan diberkati dan Allah redha insya-Allah. Okey, assalamualaikum, amin.